Assalamualaikum, bertemu kembali di PMW YouTube channel. Apa khabar? Harapnya semua sehat. Tatkala virus COVID-19 tersebar di seluruh negara, harapnya semua selamatlah dalam tempoh PKP ni. Okey, seperti yang semua sedia maklum, saya ada bagi hadiah potting map untuk meraihkan 1000 subscriber di channel saya. Jadi ucapan ribuan terima kasih kepada semua subscriber yang menyokong saya. Okey. Ni hadiah yang saya bagi tu. Yang ni sebenarnya nama dia pot map. Jadi saya dah terangkan apa itu pot map. Jadi kali ni saya nak tunjukkan macam mana kita nak guna pot map. Jadi mana-mana subscriber saya yang belum mendapatkan pot map ni, boleh buat macam yang saya beritahu tu. Okey, screenshot dulu yang anda semua dah subscribe channel saya. Kemudian WhatsApp saya di nombor 0126486023. Kemudian saya akan bagi Google Form untuk anda semua isi. Lepas tu saya akan hantar pot map ni ke email masing-masing. Baik, siapa-siapa yang belum subscribe, mohon subscribe. Untuk subscriber yang ke 2500, insya-Allah saya akan buat benda baru, iaitu mengenai head pula. Okey, teruskan support PMW YouTube channel. Okey, ni pot map yang saya kasih tu, yang macam saya cakap. Kalau kamu follow instruction ni, dekat instruction nombor 2. Okay, instruction nombor 2 ni saya cakap print template set to actual size of 100% scale. Okay, ini maksudnya masa kau print tu kan dia ada scale kan. Jadi kau set dekat 100% atau 1:1 nisbah ada. Okay, lepas tu kau print. Okay, step kedua kita check betul ke tak yang korang print ni 100%. Okay, saya ada bagi dimension ni kan, 44 tinggi, ni tinggi boost port, yang 27.5 ni tinggi lubang exhaust. Jadi korang ukur lah mana-mana, cuba tengok sama tak dia punya ukuran dengan pembaris yang korang pakai. Okay, macam saya ada drawing board ni, zaman saya dekat sekolah dulu, jadi saya pakai je lah. Okay. Kita letak dia dekat kita ambil, okeylah, kita ambil boost port ni 44. Jadi kita letak sini. Okey, kalau korang tengok sini 44. Okey, jadi korang print dah betul lah. Nanti kalau salah korang dah pot, haru pula kan. Jadi step pertama, check dulu dah betul 44. Maksudnya dah 100% actual size. Baru kita buat langkah seterusnya. Okey, langkah ketiga, cut template following dotted line. Ni maksudnya kau potong dah ni. Okey, ni kau nak lebih sikit pun tak apa, sebab dekat sini sempit kan. Jadi kau lebarkan sikit, lebihkan sikit, nanti overlap je lah. Okey. Jadi kau gunting je lubang-lubang ni. Okey, tujuan dia nanti senang. Tak payah nak guna caliper terlampau kerap. Jadi kau follow je guidance ni. Okey, seterusnya, okey, yang macam using glue apa semua ni, ni cara saya lah, macam mana nak melekatkan pot map ni dekat silinder blok masing-masing. Okey, seterusnya saya terangkan pasal table yang saya bagi ni. We did in paper, we did in liner. Okey, we did in paper maksudnya yang ni lah, dia dah terhampar, dia rata. Jadi bila kau ukur lebar ni pun memang 45. Lubang exhaust lah 45. Okey, kalau yang lain-lain ni samalah 20-25. Okey, maksud we did in liner ini dekat silinder block, sebab dalam silinder block dia bulat, dia bukan terhampar macam ni. Jadi saya ada bagi tambahan nilai-nilai ni
Jadi bila kau korek nanti, dia punya nilai bila kau ukur, pot dia mesti sama atau hampir lebih kurang lah. Okay, macam mana nak ukur? Okay, guna yang ni. Siapa yang selalu korek blok dia tahulah benda ni. Ini inside caliper, tapi dia tak ada measurement. Jadi kau kena masukkan kat lubang tu. Okay, lepas tu kena pair dengan caliper ni, vernier caliper. Jadi kau ukur lah macam ni. Lepas tu tengok bacaan dia. Macam ni 40. Tu bagi siapa yang mungkin dia malas nak pakai map, dia nak terus korek je, boleh ambil lah ukuran ni. Ini ukuran di silinder blok. Yang ni ukuran ni lah, macam yang saya tulis ni 45, okay, 25, 20, 9. Okay, diharapnya semua faham macam mana nak gunakan port map yang saya kasih ni. Okay, mesti ramai yang tanya macam mana nak adjust head. Okay, head saya rahsiakan buat masa ni. Okay, sampai 2500 subscriber, insyaAllah saya akan buat video pasal macam mana nak buat head. Untuk yang port map ni saya beritahu adjust straped compression ratio 6.5 kepada 1. Lepas tu saya beritahu ni maksudnya korang skim lah head tu 2.5 daripada standard. Kalau head korang bukan standard, korang kena ukur lah. Jadi siapa yang pandai kira compression ratio, saya ada bagi panduan dekat dalam YouTube channel saya, boleh juga tengok. Okay, trapod ni maksudnya compression ratio start daripada sini lubang exhaust paling atas bawa ke head. Jangan kau kira macam 4 stroke. Dia 4 stroke dia start daripada BDC. Macam kita 2 stroke, kita kira compression ratio start daripada lubang exhaust paling atas. Sebab masa ni lah baru dia seal korang punya compression. Masa kat bawah ni dia masih ada yang terlepas lagi. Jadi korang adjust 6 lebih kurang lah, 6.5 ke 6.4, 6.3. Macam biasalah dah buat tu check, setting kena betul. Lepas tu check ada knocking tak. Sebab knocking ada dua jenis. Satu daripada carburetor set yang tak betul, lagi satu kamu punya volume terlampau kecil, terlampau padat. Maksudnya volume head korang tu kecil pun boleh menyumbang kepada knocking. Selain pakai minyak ron pun ada juga. Kalau ron 95, 97 pakai racing fuel tu lain cerita lah. Compression boleh mangkau. Okay, harapnya semua boleh faham step-step ni. Ada yang tanya, saya tak faham bahasa Inggeris. Kau salin ni letak dia dekat Google Translate, boleh juga. Jadi ada juga yang minta RZ, WR. Untuk kali ni saya bagi 125Z sebab customer saya pun banyak daripada budak-budak 125Z. Jadi untuk yang akan datang, mungkin saya akan bagi port map untuk RZ dan mungkin last sekali WR. Untuk subscriber yang ke 2500, saya akan bagi video macam mana nak kira volume head menggunakan software SolidWorks. Yang tu pun lagi senang lah. Jadi korang boleh nampak shape dia. Sebab head ni pun sebenarnya ada banyak variable yang korang boleh play around. Tu tak apalah, tu untuk next video lah. Okay, untuk kali ni saya terangkan pasal hadiah port map saya ni. Jadi harap semua boleh korek sendiri blok masing-masing. Okay, saya nak terangkan sikit pasal port map saya ni. Saya lukis guna SolidWorks. Siapa yang belajar engineering mesti dia familiar dengan software ni. Saya lukis saya punya port map tu guna software ni lah. Okay, ini yang korang dah dapat tu hari. Yang subscribe channel saya dah dapat dah port map ni. Cuma kali ni saya nak tunjuk macam mana saya dapat jarak untuk liner punya width.
Okey ya, saya jadikan daripada hamparan kepada liner semula. Inilah sebenarnya bentuk dia dalam blok. Macam nilah, ni silinder liner. Selalu yang korang press wrist sleeve tu, inilah dia, sleeve dia. Cuma saya lukis dalam SolidWorks supaya lagi mudah untuk buat kira-kira atau pengukuran. Okey, untuk kali ni saya nak tunjuk saya ukur jarak. Dia sebenarnya jarak terdekat. Dia keratan rentas. Jadi kalau korang hamparkan, yang tu kau dapat, kalau bulatan dipanggil lilitan. Jadi kita sebenarnya nak kira keratan rentas, dia mesti dalam kedudukan asal je lah. Untuk case kita punya liner ni dia bulat lah. Okey, dalam SolidWorks ni ada tool measure under evaluate. Boleh measure distance antara dinding ke dinding. Saya ambil yang belah dalam, kiri dan kanan, nanti dapat jarak. Jarak ni lah yang saya letak kat dalam table port map itu. Cara saya dapat macam ni lah. Kalau dulu-dulu kita pakai vernier caliper yang inside tu. Sekarang teknologi dah canggih. Jadi kita pakai CAD punya software, lagi senang. Okey, saya akan kira untuk port-port yang lain, untuk main, auxiliary dan boost port. Siapa yang awal-awal dapat port map tu ada sedikit error, saya dah re-upload. Jadi korang boleh upload balik. Dia ada kesilapan dekat liner width. Kalau korang ikut cara masukkan port map ni dalam liner, tak ada masalah. Dia ada error kalau yang jenis korek guna inside caliper, tu dia ada sikit error lah, tak lagi banyak lah. Okey. Okey, ni saya nak tunjuk macam mana saya print guna printer berada. Yang ni dah diperbetulkan width inliner, korang boleh download balik. Okey, ambil print, macam saya pakai berada punya laserjet, ambil scale. Nampak dia buat 96, nanti tak tepat, jadikan dia 100. Lepas tu print lah. Selesai. Okey, saya nak tunjuk peralatan saya semasa porting blok. Okey, kita mulakan dengan dia punya mata untuk mengorek. Okey, yang ni diamond cut punya mata potting. Dia ni sebenarnya untuk finishing. Jadi kalau mula-mula nak korek, kita pakai carbide burr macam macam ni. Ni nama dia carbide burr. Ada orang cakap mata nenas. Kalau kau nampak dia ada bersilang, satu ke kiri satu ke kanan, ni namanya double cut. Kalau single macam ni, ni namanya single cut. Biasalah double cut lagi cepat dia korek. Okey, yang ni semua diameter shank. Shank ni dia punya ni lah, rod panjang ni. Diameter dia 3mm. Jadi kena guna mesin yang ada collet 3mm. Okey, yang ni untuk biasanya lah saya guna untuk korek transfer pakai angle punya handpiece. Okey, ni handpiece nama dia. Kejap lagi saya terangkan. Kemudian yang besar ni, yang ni shank dia. Yang ni shank dia 6mm. Jadi kegunaan dia kebiasaannya untuk buat chamfer, untuk korek boost port, ataupun untuk korek lubang exhaust. Untuk transfer tak sesuai sebab terlampau besar. Okey, 4 mata korek ni memang saya guna khas untuk korek lubang exhaust saja. Kalau korang tengok,
Shank sama juga 6mm tapi dia panjang. Jadi senang lah kau nak korek lubang exhaust. Dan saya juga guna untuk korek boost pot sebab dia ada angle. Jadi lagi mudah lah bila panjang. Okay, ni semua mata alat yang saya guna. Seterusnya kita pergi ke handpiece. Okay, ada dua jenis. Satu straight grinder, satu lagi 90 degree grinder. Okay, yang ni saya beli di USA. Saya beli di website. Nanti saya tunjuk kedai yang jual tu. Okay, di eBay pun ada jual juga. Kebanyakan yang di Shopee tu kopi. Yang ni memang 100% original. Okay, kalau kau tengok ni packaging dia. Tapi itulah, sekarang yang China set pun dia dah tiru habis. Tapi bila kau beli yang ori ni, packaging ni ada nampak beza sikit lah. Feeling pun memang berbeza lah. Okay, yang ni memang dia bagi collet untuk guna dengan 6mm. Jadi senang lah nak korek blok. Yang ni semua pakai flexible shaft punya motor. Kita masuk shaft tu kat belakang ni, kita kontrol guna pedal. Lepas tu boleh korek. Okay, saya ada beli yang Shopee punya straight grinder ni, tapi tengoklah dah bawah ni dah pecah sebab dia pakai plastik. Tu slack tu. Kalau ni besi rasa tahan lama ni. Elok juga, sedap juga pakai dia. Tapi itulah, saya dapat korek 2 blok je. Lepas tu punah terus. Mungkin tak tahulah kasar sangat kot. Tapi yang ni material memang dibuat daripada plastik. Tu slack sikit. Okay, ni star of the show. Mesin teleskopik sebenarnya. Kau boleh panjang-panjang ni. Sampai limit sini. Yang ni saya habis tak silap dalam 2,000 lebih jugalah saya habis untuk beli mesin ni. Yang paling mahal benda ni lah. Okay, benda ni buatan Jerman. Tapi saya beli di USA sekali dengan Foredom punya handpiece ni, dengan dia punya motor. Nanti saya tunjuk dia punya motor. Okay, yang ni memang industrial punya grade. Jadi memang bagi saya terbaik lah. Banyak-banyak mesin yang saya pakai ni yang paling stabil. Dia sedap pakai flexible shaft ni sebab korang dapat torque walaupun RPM rendah. Kalau pakai pneumatic punya tool, kalau tak cukup laju, mesti mata alat tu akan berhenti. Jadi bila terlampau laju, payah pula nak kontrol. Jadi yang paling best memang pakai handpiece macam ni. Kalau ada duit lebih boleh beli dalam 2,000 lebih. Belum masuk shipping dengan tax. Biasalah masuk Malaysia barang atas 500 kau akan kena tax. Okay, kemudian alat pengukuran saya guna ni, angkup dalam. Kemudian kita pair dengan ni, angkup vernier caliper. Jadi benda ni kau ukur lubang dalam, korek sikit demi sikit. Konsep untuk potting mesti sikit demi sikit. Kalau over memang masalah. Jadi kita korek sikit-sikit, ukur pakai ni, kemudian pair dengan caliper. Jadi dapatlah ukurannya. Okay, kedai yang saya beli di US ni nama dia Mold and Die Technology Incorporation. Nanti saya share dia punya link kepada website dia. Kalau korang berminat boleh beli. Urusan pembelian kena bank transfer atau orang putih panggil wire transfer. Dia kad kredit pun tak boleh. PayPal pun tak silap tak boleh tu. Saya guna wire transfer. Tapi kalau kau pakai Maybank boleh guna. Kau ambil foreign punya transfer. Okay, kejap lagi saya tunjuk dia punya motor. Okay, ni
kedai US yang saya cakap tu. Ni alamat dia. Ni dia punya website, modeshoptools.com. Nampak Nah, ni saya punya tempat kerja. Saya sebenarnya cikgu di KV Juasih. Ni dia punya detail lah. Okey, dan depan ni kotak ni motor dia. Flexible shaft daripada Foredom. Sekejap Okey, ni dia. Foredom series SR. SR ni kalau korang kaji dia boleh dua arah. Jadi boleh left hand, boleh right hand. Saya ambil jenis hang up. Jadi jenis gantung. Dia letak di bench, letak di meja. Kemudian ambil yang, sebab kita Malaysia, kita tak boleh pakai US. Kita kena ambil UK punya sebab negara kita guna sama je dengan UK, dia punya electric spec. Kemudian control ni maksudnya kalau bahasa motor dia punya throttle lah, tali minyak. Saya ambil yang jenis metal, foot control. Jadi saya control guna kaki. Lebih kurang macam, rasa macam mesin jahit yang pakai motor elektrik tu kan, sama lah tu. Saya beli original bukan Shopee atau Lazada punya. Sebab saya memang korek blok banyak, jadi kena beli tool yang standard industri. Okay, ni spek dia 230 volt, horsepower dia 1/6, maximum RPM 18,000. Jarang korek blok sampai 18K ni. Biasa kita pakai slow and steady. Ni upah dia. Yang control cakap foot control metal tu ni lah dia. Maksudnya yang ni diperbuat daripada ni daripada cast iron. Kalau bijak ni dia akan variable dia punya speed. Yang ni full throttle lah, 18K RPM. Pakai yang besi sebab dia ada dua model, satu besi satu plastik. Jadi saya suka yang high quality, jadi kita ambil yang besi lah. Dia memang mahal sikit lah besi. Tengok dia punya control ni pun ada spek dia, 23 volt, 3 ampere, 50 Hz. Yang penting 230 ni lah. Kalau kau pakai yang 110 US punya, memang terbakar. Bila ambil UK spek, tengok ni UK spek. Kepala dia memang dah macam Malaysia. Sebab Malaysia memang guna UK spek punya elektrik. Kemudian ni ada flexible shaft. Benda ni kita masuk dekat kita punya handpiece yang saya tunjuk tadi. Rupa motor dia. Ni dia. SR. Dia ada forward reverse ataupun left hand right hand. Foredom punya company buat. Bak kata budak motor, no fake shit. Berarti tak kisah sebenarnya, ikut kemampuan masing-masing lah. Yang dekat Shopee, Lazada atau eBay daripada China tu boleh pakai juga, tapi nasib lah. Kadang dia tahan lama, kadang tak. Kalau yang macam ni memang dah, orang kata dah solid lah. Sebab yang ni memang industri. Ni sebenarnya mesin untuk carving. Mengukir kayu ke, cincin ke, tapi untuk korek blok pun boleh juga. Yang ni jenis brush motor, jadi ada carbon brush, semua ada jual spare part dia, memang tak ada masalah.
Cuma masalah beli barang daripada luar negara ni, shipping je lah. Kalau mahal, kau akan kena tax. Hasil lah, kadang-kadang custom ni dia nak cukai. Jadi kalau barang atas 500 biasanya memang kena cukai lah. Okay. Itu saja peralatan yang saya guna untuk korek blok. Okay, ini invoice untuk barang yang saya beli daripada USA tu, daripada moldshoptool.com. Kalau korang tengok yang RM4, RM7 ni semua dia punya mata alat. Tadi saya tak tunjuk saya tunjuk yang mata alat saya beli di Shopee. Boleh pakai. Bila tumpul buang. Okay, ni harga dia punya motor. SR motor saya tunjuk tadi $265. Okay, yang ni rotary handpiece yang straight punya $64. Yang ni dia punya hanger saya tak tunjuk tadi. Okay, next. Ni harga saya punya 90 degree punya handpiece $569 $. Dia bagi collet 1/8 dengan 3mm. Jadi 3mm ni korang kena ambil lah, sebab dia ada bagi pilihan. 3mm ni kena ambil. Masa saya beli tu ada diskaun lah 10%. Tapi harga dia ni $569, kau convert lah dekat ringgit Malaysia. Kemudian saya buat pembayaran wire transfer kena $20. Kita nak bayar duit pun ada dia punya fees. Kemudian ni dia punya shipping punya cost lah, $145. Saya habis $997.55. Tu memang penyakit saya lah. Memang suka beli barang-barang yang standard industri, dia high quality, jadi boleh pakai lama. Ni invoice je. Kita bukan sembang kari, memang perhabis banyak untuk potting punya tool. Okay, yang ni dia punya website. Kalau kau nak riki-riki, tengoklah dekat moldshoptools.com. Ada banyak jenis. Yang saya punya yang ni, telescoping. Maksud teleskop ni dia boleh panjang pendek. Macam fork motor tu pun teleskop juga. Bila mampat dia pendek, bila tak mampat dia panjang. Harga dia $569. Tak termasuk motor Foredom. Siapa yang berminat bolehlah riki-riki website ni. Yang penting pandai cakap dan tulis in English. Okay, itu saja untuk video kali ini. Dia harapnya ada manfaat untuk korang. Yang mana nak belajar pasal potting, boleh dulu beli barang-barang di Shopee, di Lazada, nak test motor sendiri kan. Kalau anda nak sampai set up bengkel ke untuk buat berniaga tu, bolehlah perhabis sikit duit. Boleh barang mahal ni kan. Jadi kalau ada apa-apa pertanyaan pasal potting basic, bolehlah saya jawab. Kalau nak spek tu, saya dah belanja itu kan, satu spek untuk 125Z. Jadi kalau nak belanja lagi yang akan datang, mohon support YouTube channel saya. Dari situ kalau saya dapat banyak duit, bolehlah saya belanja korang spek-spek lain. Okay, sekian saja daripada saya, Bro Palung. Kalau nak hantar modified boleh. PKP ni boleh buat, tapi lambat sikit lah, sebab yalah nak bergerak pun payah sikit kan. Jadi slow sikit lah, tapi boleh buat. Bulan puasa pun boleh lah, tak ada job kan. Sebab saya cikgu, jadi PKP ni memang tak dapat nak kerja lah. Jadi layan motor lah. Okay, terima kasih sebab sudi menonton. Jangan lupa subscribe channel saya. Mana yang nak potting map ni, boleh lah buat macam yang saya cakap tu.
Screenshot, lepas tu send ke WhatsApp. Sekian, terima kasih.